Bahkan yang lebih penting bukan sekadar kita mengenang saja, tapi mengambil pengajaran daripadanya, terutama tentang Masjidil Aqsa yang hari ini berada di tangan Yahudi. Yang berada di tangan Yahudi ketika kita orang Islam, anak orang Islam duduk tengah ramai yang mati rempit ada jalan, sedangkan anak-anak orang Palestin terpaksa menghadapi peperangan. Ketika penyanyi-penyanyi kita pergi ke mahkamah kerana yang seorang yang mabuk memukul yang lain, wanita-wanita itu, sedangkan anak-anak orang Islam di Iraq, di Palestin saban hari dibunuh. Operasi yang dilakukan akhir-akhir ini di Fatani membunuh ramai orang Islam. Kita orang Islam duduk saja, bahkan kita tidak sensitif. Kalau tuan-tuan tengok masa kita buat pada minggu lepas tentang mengingati Palestin, yang antara yang disiarkan itu ialah bagaimana pada tahun 1915 ketika British mengerahkan tentera daripada negeri-negeri jajahannya, India, Tanah Melayu, untuk dihantar ke Palestin. Lalu apabila Ustaz Nur Alam di Indonesia, di Singapura, mengingatkan kepada tentera-tentera yang terdiri daripada orang Islam yang bekerja dengan British, bahasanya kamu semua tak boleh pergi ke Palestin untuk berperang, untuk merampas Palestin, untuk diserahkan kepada orang-orang British, kerana Palestin adalah bumi Islam. Menyebabkan hampir 1,000 orang di kalangan tentera yang beragama Islam, India dan juga orang Melayu yang ketika itu sedang bertempat di Singapura enggan menyertai British dan memberontak. Dalam peristiwa dahagi tahun 1915, akhirnya British meminta bantuan tentera Sultan Johor untuk membunuh orang-orang Islam yang enggan menyertai tentera British untuk berperang, untuk merampas Palestin. Sultan Melayu ketika itu tidak pernah ada satu penanggungjawab dia terhadap bumi Islam. Oleh kerana British yang minta dan British yang memberikan habuan yang macam-macam, maka mereka ikut saja. Sehingga pada hari ini kita orang Islam tak pernah mengambil berat tentang bumi umat Islam. Sebab itu orang tak takut rampaslah bumi orang Islam manapun. Arab bersidang, entah beribu kali bersidang, entah berpuluh juta orang Arab untuk membayar hotel-hotel yang mana disewa untuk Arab bersidang, untuk membincangkan tentang masalah Palestin dan beberapa masalah orang Islam lain pun, dan tak ada mereka pun yang tak ada persidangan pun yang kita lihat memberi kesan yang akhirnya membebaskan tanah orang Islam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan suratul Isra di tengah-tengah Al-Quran seakan-akanlah satu isyarat. Inilah isu pertengahan yang menjadi isu besar yang membabitkan umat Islam sejak dahulu hingga hari ini. Pada zaman Umar bin Khattab, kemudian sampai pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, peperangan demi peperangan yang berlaku di sekitar Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi SAW menyebut, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud, hatta qala al-hajar wal-shajar wal-hajar ta'alu ya muslim, ta'ala ya muslim, hadha al-yahudi wara'i faqtul. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam dapat membunuh orang Yahudi. Oh, orang lain dengar hadis ni, oh dahsyat bunuh-bunuh. Ya, bila Yahudi bunuh orang Islam tak dahsyat. Nabi kata tak berlaku kiamat sehingga orang Islam muslimun, bukan orang Arab, bukan PLO, bukan Kesatuan Arab, tapi orang Islam membunuh Yahudi. Sehingga batu dengan pokok akan kata, wahai Muslim, mari sini, ni Yahudi belakang aku ni, bunuh.
Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemenangan pada akhirnya. Tetapi siapa yang akan berhak mendapat kemenangan? Mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk kemenangan itu. Kalau berlaku apa-apa di tanah Melayu ni pun, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu berapa orang yang akan mempertahankan bumi umat Islam. Singapura tu macam dengan Israel lah, kecil ya. Tapi dia mengancam sekitar tanah umat Islam yang berada di sekeliling. Dan kita ambil pengajaran. Kalau kita nak bincangkan Isra' dan Mi'raj, sekadar duk cerita naik yang tu, naik yang ni, kemudian kita kenduri, kita makan, kita tidak selesai masalah kita umat Islam. Without a fight, we will not go down in Gaza tonight.